Dahlia di atas soalan tadi yang boleh kita akan kembangkan untuk kita jadikan orang kata jeni perjalanan perbincangan ilmiah kita pada pagi hari ini. Pastinya temanya adalah para sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Ibn Amru Ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Tadi kita dah sebutkan tentang Islamnya Jabir ini pada usia yang sangat muda. Ketika Nabi belum lagi berhijrah, ya, dan dikatakan khilaf di kalangan ulama tarikh kelahiran Jabir. Ada yang menyatakan 13 tahun sebelum hijrah, ada kata 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun sebelum hijrah. Tetapi ala kulli hal kita tahu bahawa Jabir bertemu dengan Nabi berbai'ah dalam usia yang sangat muda, form 1 lebih kurang, ya. Form 1 budak lain tengah main TikTok lagi kan. Tetapi dia telah jadi, bahkan kalau kita tengok ketika bai'ah Aqabah yang pertama, baliknya 6 orang daripada Mekah pada musim haji tersebut, dan Rasulullah hantar pada ketika itu Mus'ab bin Umair, dan Jabir bin Abdullah telah syahadah terlebih dahulu berbanding dengan ayah dia. Ya, kalau kita sempat nanti kita cerita ayah, sebab tu kita sebut, bila sebut Jabir bin Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Arab bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini, Abdullah itu sendiri sebab tu disebut radhiyallahu anhuma, memahamkan kepada kita dia adalah sahabat yang ayahnya juga Islam. Sebab macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebab ayahnya tidak Islam, ya. Tetapi kalau Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, maknanya dengan spontan kita tahu bahawa mereka anak beranak tu Islam. Dan Abdullah ibn Amru ibn Haram ini sendiri, masya-Allah, ya, nanti kalau kita sempat kita akan sebutkan juga kehebatannya. Begitu hebat Jabir yang baru belasan tahun ini telah mengucap syahadah lebih awal di tangan Mus'ab bin Umair, yang dihantar oleh Nabi ketika bai'ah Aqabah yang pertama, ya. Dihantar, dan kemudian Mus'ab bin Umair, masya-Allah, ni yang kalau orang ini kata angsang hero ni kan, hero yang tak didendangkan ni. Bila sebut hijrah orang nampak itu ini, tetapi tak nampak peranan Mus'ab bin Umair yang setahun pada ketika itu mengajak, ya. Dan Mus'ab di antara orang yang diajak, dan dia telah rindu cinta kasih pada Nabi, nak jumpa Nabi sebelum berjumpa dengan Nabi. Dan apatah lagi kerinduan tersebut bila dapat berbai'ah, dan pasti dia menarik perhatian sebab dalam ramai-ramai orang tua tiba ada seorang budak kecil, kan? Tentu Nabi akan memberi perhatian kepadanya. Dan ayahnya dilantik menjadi naqib, ya, untuk golongan Khazraj, dan tentu memberi keistimewaan kepada Jabir bin Abdullah itu sendiri tentang hubungan dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama daripada Dahlia. Yang kedua, bilakah Jabir meriwayatkan, ya. So bila meriwayatkan ni, kita tahu bahawa para sahabat menjadi rawi yang pertama, ya. Dan siapa yang menghimpunkan hadis disebut sebagai perawi yang terakhir. Contohlah Imamul Bukhari, kerana Imamul Bukhari terhadap kalaulah catatan yang saya ada ni, bahawa Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama ittifaq atas satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir sebanyak 58 hadis, ya, muttafaq alaih. Kemudian Imam Bukhari sahaja menghimpunkan 26 hadis daripada Jabir ibn Abdullah, Sayyidina Jabir ibn Abdullah, dan Imam Muslim sebanyak 126 hadis. Jadi kita faham di sini bila sebut para sahabat meriwayatkan, maksudnya dia yang mula-mula menceritakan dan kemudian didengar oleh tabaqat yang kedua. Tabaqat ni maknanya level yang kedua. So sahabat, level tabi'in, tabi'in sampailah kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga para pengumpul hadis-hadis yang lain. Baik. Jadi bila masa Sayyidina Jabir bin Abdullah ni meriwayatkan hadis, tentulah sesudah kewafatan Nabi, dan kemudian apa yang disampaikan itu diingat, dicatat oleh anak-anak muridnya. Kemudian mereka akan turun-turun sampailah, dan musnad Jabir bukanlah satu kitab, ya, kerana dia bukan buat kitab tu, tetapi melainkan bahawa dihimpunkan oleh yang paling besar musnad. Sebagai contoh Musnad Ahmad ibn Hanbal, ya, disebut musnad. Dan kemudian dalam musnad itu, dalam musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, kerana Imam Ahmad ibn Hanbal menghimpunkan, sebagai contoh
Imam Ahmad ibn Hanbal menghimpunkan sehingga 904 orang sahabat Nabi dalam kitab musnadnya, ya. Sebab dalam kitab musnad ni menghimpunkan hadis ikut sahabat-sahabat. Dia ikut sahabat-sahabat. Dia tak macam Imam Bukhari, dia katalah dia buat kitab dia ikut bab-bab. Bab niat, bab iman dulu, bab Imam Muslim juga begitu. Tetapi dalam musnad dia menghimpunkan ikut siapa yang sahabat yang dikumpulkan. Katalah dikumpul banyak daripada hadis dan letakkan dalam satu, kita kata babnya bab Jabir bin Abdullah. So dalam bab itulah yang kemudian digelar sebagai Musnad Jabir bin Abdullah. Terima kasih atas